Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan ia menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kemerbahayaan yang disebabkan oleh penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-157 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Yang bermaksud, demi sesungguhnya jika kamu terbunuh pada jalan Allah atau kamu mati, iaitu kematian biasa semasa mengerjakan kebajikan umum, sesungguhnya keampunan daripada Allah dan rahmatnya adalah lebih baik bagi kamu daripada apa yang mereka, yakni orang-orang kafir dan munafik itu himpunkan, meliputi segala jenis kesenangan hidup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyanggah sekali lagi terhadap dakwaan orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang pada masa yang sama untuk menegaskan dan memperkuatkan keimanan orang-orang yang beriman dan memberi galakkan kepada mereka untuk terus berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekiranya kamu, wahai orang-orang beriman, terbunuh di dalam peperangan yang kamu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu mati di atas katil-katil kamu tanpa berperang, setelah kamu melaksanakan risalah atau tujuan hidup kamu di dalam kehidupan kamu dengan sesempurna mungkin, dan kamu mentaati Tuhanmu dalam apa jua yang diperintahkan atau dilarang, nescaya kamu akan tetap beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu akan memperoleh rahmat Allah yang maha luas, yang semuanya akan mendatangkan kebahagiaan kepada kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adapun bila Allah berfirman khairum mimma yajma'un, bermaksud apa yang diperolehi oleh orang-orang yang beriman itu adalah terlebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir itu, yang mereka himpunkan daripada perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara yang memenuhi syahwat dan nafsu mereka, dan bukannya keampunan dan maghfirah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu adalah terlebih baik, kerana ia adalah sesuatu yang kekal selama-lamanya, berbeza dengan apa yang diusahakan, yang dihimpunkan oleh golongan kafir dan munafik itu,
ia sesungguhnya akan musnah jua akhirnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula pada ayat yang ke-158 tentang apakah destinasi yang akan ditempuhi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Bermaksud, demi sesungguhnya jika kamu mati atau terbunuh, sudah tentu kepada Allah jualah kamu akan dihimpunkan, yakni untuk menerima balasan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini membawa maksud sekiranya kamu, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu berada di rumah-rumah kamu atau di mana sahaja tempatnya, ataupun kamu terbunuh atau dibunuh di tangan musuh-musuh kamu tatkala kamu berjihad berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mana-mana keadaan sekalipun pengakhiran hidup kamu, sesungguhnya kamu semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dibalas apa sahaja yang kamu lakukan. Jika kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu gambaran yang hebat tentang galakkan untuk terus berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menerangkan bahawa sesungguhnya kematian dan kehidupan itu hanyalah di sisi Allah. Bermaksud Allah sahajalah yang menentukannya, yang mentakdirkan berlakunya kedua-dua perkara ini, iaitu kematian, kehidupan dan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang telah menentukan kehidupan untuk orang-orang yang bermusafir dan orang-orang yang berperang, walaupun kedua-duanya menempuh segala macam jenis keadaan yang memungkinkan mereka untuk berlaku sebaliknya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang telah ataupun yang mampu untuk mencabut nyawa orang yang tetap tinggal tidak bergerak di rumah masing-masing, walaupun sepatutnya dari segi adatnya dia tidak akan terdedah kepada sebarang perkara yang boleh mencabut nyawanya, tetapi apabila tiba masa ajalnya, dia tetap juga akan mati walaupun di rumahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan sesungguhnya kematian yang berlaku atas dasar keimanan yang benar, ataupun kematian yang disebabkan oleh terbunuh atau dibunuh oleh musuh Allah ketika berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu adalah keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka dan keampunan serta rahmat Allah taala itu adalah terlebih baik daripada apa jua yang dihimpunkan oleh golongan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dunia, pangkat dan sebagainya. Dan menunjukkan bahawa makhluk kesemuanya, sama ada yang beriman maupun yang kafir, semuanya akan kembali dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas setiap seorang berdasarkan apa yang dilakukan semasa di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika kita lihat pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menyatakan tentang frasa la ilallahi tuhsyarun, beliau mengatakan terdapat perkara-perkara yang signifikan dalam penyataan la ilallahi tuhsyarun ini. Antaranya beliau mengatakan bahawa Allah tidak menyebut tuhsyaruna ilallah, tidak menggunakan frasa tuhsyaruna ilallah, tetapi Allah menggunakan la ilallahi tuhsyarun. Beliau mengatakan bahawa ini membawa maksud al-hasr. Al-hasr bermaksud sesuatu yang terkawal, terkepung dan tidak akan keluar daripada daerah kepungan itu. Membawa maksud bahawa tidak ada sesiapa pun yang boleh menjadi penentu pada hari tersebut, iaitu pada hari kiamat, dan tidak ada sesiapa yang boleh membawa kepada manfaat ataupun membawa kepada mudarat
melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggunakan dalam frasa ini lafzul jalalah, iaitu Allah, dan tidak menggunakan lafaz-lafaz ataupun nama-nama Allah yang lain. Ini menunjukkan bahawa lafzul jalalah Allah merupakan nama Allah yang paling agung, dan digunakan dalam konteks frasa ini menunjukkan dan membuktikan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada masa yang sama kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia adalah suatu bukti yang jelas apabila Allah menggunakan kalimah atau lafzul jalalah Allah, la ilallah. Yang ketiga, kata Fakhruddin Ar-Razi, Allah menggunakan kalimah tuhsyarun yang kita faham sebagai suatu fi'lul mudhari' yang tidak dinamakan fa'ilnya, fi'lun lam yusamma fa'iluh, yang tidak dinamakan fa'ilnya. Sedangkan kita tahu bahawa yang melakukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak dinyatakan di dalam ayat ini, kerana untuk menunjukkan bahawa pastilah perbuatan untuk menghimpunkan manusia di hari kiamat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa yang lain selain Allah yang mampu untuk melakukan sedemikian. Yang keempat, kalimah tuhsyarun juga adalah suatu yang ditujukan kepada semua, iaitu menunjukkan bahawa semua alam ini, al-alamin, adalah terpanggil ataupun terbabit dengan al-hashr, iaitu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah akan mengumpulkan orang yang dizalimi dengan orang yang menzaliminya. Allah akan mengumpulkan orang yang dibunuh dengan orang yang membunuhnya, dan Allah lah yang akan menguruskan ataupun akan menentukan hukum sesama mereka, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum surah ini menyempurnakan ceritanya berkenaan dengan orang-orang yang beriman yang berlaku tatkala peperangan Uhud, dan apa yang berlaku sama ada kemenangan ataupun sebaliknya, sebelum ia secara sempurna menceritakan tentang sebab-sebab faktor-faktor yang zahir dan yang tersembunyi tentang perkara itu, ayat seterusnya membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada baginda dan apa yang dilakukan oleh baginda, yang merupakan suatu bukti atau petunjuk kepada suatu kepimpinan atau kepemimpinan yang bijaksana dan akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu, seperti contoh, tidak berhadapan dengan sanggahan ataupun sikap pertentangan atau tentangan daripada orang yang menentangnya, dan terhadap orang yang melarikan diri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengambil langkah berdendam ataupun memberikan hukuman berat kepada mereka, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menunjukkan sikap yang baik, yang santun, yang lembut, yang penuh dengan kebijaksanaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan semua ini dalam ayat seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-159 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut
kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari daripada kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka. Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat terlebih mulia untuk kita mengambil pengajaran yang penting daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan daripada baginda ini. Apa maksudnya? Maka disebabkan rahmat yang agung, yang melimpah, yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadi lembut bersama-sama dengan pengikut-pengikutmu dalam setiap keadaanmu. Akan tetapi ia tidaklah berlebihan ataupun tidaklah terkurang, dan kau telah mengambil pendirian terhadap kesalahan-kesalahan mereka, seperti contoh yang berlaku di dalam peperangan Uhud, dengan pendirian seorang ketua yang bijaksana, seorang ketua yang hebat, yang berpandangan jauh, dan engkau tidak bersikap kasar dengan mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan, dan engkau melihat mereka dengan penuh kesantunan. Dan inilah sikap seorang pemimpin yang bijaksana, dan insya-Allah akan kita lihat bukti-bukti selanjutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.